Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya kelicikan Menteri MITI serta UMNO kata kerajaan gagal. Apa yang kita lihat adalah Menteri MITI ini mantan Menteri Besar Selangor yang mana daripada 2014 sehingga 2018. Dan setelah itu pilihan raya. Setelah itu dia juga dipindahkan ke kerajaan pusat. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku hari ini, pandemik yang ada di Selangor hari ini, sebagai negeri yang paling besar sekali kes, kita lihat ya kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Selangor yang ada hari ini mengatakan kenapa kilang ini dibuka, kilang ini tidak ditutup dan masih beroperasi dan macam-macam lagi, serta kenyataan yang dikeluarkan oleh PHS juga oleh Ketua Pembangkang. Kalau saya lihat dia mengatakan bila dilakukan banyak swab test maka banyak case. So di sini semuanya saya lihat ada betul, tetapi satu part yang kita rakyat ataupun pemimpin PHS harus lihat adalah sisi politik yang dibuat oleh Menteri MITI ini tadi. Karena dia adalah Menteri Besar Selangor yang lalu dan dia tahu kilang-kilang yang ada di Selangor. Dulu kilang-kilang ini adalah di bawah dia. Hari ini apabila dia menjadi Menteri MITI, dia yang membuat arahan sama ada kilang ini beroperasi atau tidak. Jadi ini adalah satu permainan pada saya yang mana kalau kita lihat kes yang berlaku di Selangor hari ini disebabkan kalau kita lihat rakyat mengatakan bahawa ini adalah kes yang dari kilang lebih banyak. Bermakna permainan ini adalah diatur oleh Menteri MITI. Apa tujuannya? Nah, ini yang rakyat ramai tidak tahu. Tujuannya adalah untuk persiapan dia PRU ke-15. Kita tahu kelicikan dia ini apabila kerajaan PHS itu dahulu yang dia katakan nanti mati orang kalau sokong PHS ni kerana COVID ni macam-macam. Hari ini kita tengok berapa ribu orang yang meninggal kerana COVID ini. Dan dia akan menggunakan kata-kata yang sama apabila esok PRU untuk menghentam kerajaan PHS terutamanya PKR di Selangor. Dia akan mengatakan kerajaan PHS gagal menangani masalah. Tetapi sebenarnya masalah adalah dari dia. Nah, ini adalah satu permainan politik yang kita lihat hari ini yang dia cuba buat. Seolah-olah senyap lah, orang tidak berapa nampak di situ. Kita tahu reputasi dia dan tim-tim dia dan juga tim dia adalah Sekitul pula, Mak Lampir apa semua tu. Mereka akan gunakan isu ini esok untuk mereka pertahankan kursi mereka kerana reputasi mereka di Selangor sudah teruk. Jadi inilah permainan yang amat bahaya saya lihat di dalam politik yang mereka cuba lakukan kepada PHS. Dan kita tahu bahawa kegagalan ini sebenarnya berpunca daripada dia. Kerana dialah yang memberi arahan sama ada kilang ini tutup ataupun buka. Tetapi kerana dia hendak menggunakan isu ini untuk dia meneruskan politik dia, maka kita lihat permainan dia yang dia buat hari ini. Ini adalah tidak menguntungkan rakyat. Ini adalah menguntungkan tembolok dia sendiri dan geng-geng sekitul dia. Nak mempertahankan kelangsungan politik mereka, mereka tidak melihat kepada rakyat. Ini adalah satu pada saya yang amat mengecewakan lah. Saya sebagai rakyat lihat di situ. Jadi PHS harus lihat sisi ini dan apa yang telah berlaku di Selangor ini. Tetapi saya lihat di sisi yang lainnya pula bahawa percubaan dia untuk merampas Selangor itu melalui PN ini, yaitu ataupun melalui Bersatu ini, terlalu jelas yang menggunakan isu ini bertujuan supaya PHS dapat dilemahkan. Dan berkenaan dengan isu UMNO kata kerajaan PN ini gagal, kita lihat UMNO, Bersatu dan PAS ini adalah kerajaan yang ada hari ini. Kalau kerajaan hari ini dilihat oleh UMNO gagal, maka UMNO lah juga puncanya, kerana UMNO ada dalam kerajaan yang ada hari ini.
pemimpin dan menteri yang ada dalam kerajaan hari ini adalah Menteri UMNO. Dan apa yang dilakukan oleh pemimpin UMNO sendiri ataupun pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini adalah satu pembaziran. Kita lihat dalam keadaan pandemik seperti ini, mereka upgradekan jawatan, yaitu jawatan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kanan dinaikkan. Ini bila mereka upgradekan jawatan ini melibatkan duit rakyat, karena gaji timbalan Perdana Menteri dah lain. Begitu juga isu-isu yang lainnya. So, di sini kita dah lihat satu pembaziran yang dilakukan oleh kerajaan PN ini. Tujuan mereka nak membuat lantikan ini adalah katanya untuk memperaga komitmen kerajaan membendung COVID-19. Selama ini timbalan Perdana Menteri yang mereka lantik ini adalah orang yang bertanggung jawab dengan isu COVID ini. Apa? Kerana kalau tidak naik jawatan, tidak boleh nak membendung isu COVID-19 ini. Jadi kalau jadi timbalan Perdana Menteri, boleh dia nak ni. Dan hari ini saya juga mendengar daripada berita tadi bahawa dia mengatakan bahawa dia kerja lebih masa pagi dan petang. Itu apa isunya? Sebagai wakil rakyat, sebagai penjawat jawatan menteri, tidak ada istilah itu. Nak kerja siang dan malam ke? Gaji kamu orang bukan 2-3 ribu tau. Cuma pegang pen, duduk dalam pejabat, sign itu, sign ini, silap-silap main telefon saja. Gaji berpuluh-puluh ribu, boleh mencecah ratusan ribu. Ini pada pandangan saya sebagai rakyat melihat isu ini, dan kita lihat bahwa UMNO mengatakan kerajaan ini gagal. Tetapi UMNO berada dalam ini sampai hari ini, pemimpin dia pun tidak mau keluar. Kalau begitu tidak mau keluar, bermakna UMNO juga gagal mentadbir negara. Jadi untuk mengatakan kerajaan ini gagal, pada saya UMNO sendiri tidak layak mengatakan kerajaan ini gagal, kerana mereka berada dalam kerajaan yang ada hari ini. Jika pemimpin UMNO, MP UMNO yang ada dalam kerajaan hari ini secara gentleman, seperti mana ada 1-2 orang dahulu keluarkan kenyataan bahawa dia keluar dan tidak menyokong kerajaan yang ada hari ini, itu baru dilihat sebagai rakyat hero. Tapi kalau masih lagi MP ada dalam kerajaan yang ada hari ini, dan pemimpin UMNO di luar ataupun di dalam bagai nak mengatakan kerajaan ini gagal, bermakna UMNO juga gagal mentadbir. Ini saya sebagai rakyat lihat. Yang layak untuk mengatakan kerajaan ini gagal adalah rakyat biasa serta pihak-pihak pembangkang. Siapa yang duduk dalam kerajaan hari ini, kalau dia bersuara mengatakan kerajaan ini gagal, pada saya, kamu umpama ludah ke langit, jatuh ke muka kamu sendiri. Kalau juga UMNO nak mengatakan kerajaan ini gagal, seperti mana yang presiden dia mengatakan bahawa sokongan ditarik serta-merta dan orang-orang ini keluar, baru rakyat mengatakan bahawa ini baru gentleman. Tapi apa yang berlaku hari ini, seolah-olah mereka bercakap, presiden dia kata keluar, tetapi pemimpin dia berada di dalam. Ada pula yang mengatakan bahawa itu hak mereka sebagai ahli parlimen. Tetapi mereka harus ingat, kita menang pilihan raya bukan atas logo satu partinya, komponen partinya, yaitu Barisan Nasional, mereka menang. Jadi mereka patut, kalau presiden kata keluar, keluar. Begitu juga dengan PHS. Jadi ini yang berlaku sebenarnya. Politik ini mudah, tetapi mereka putar belitkan kerana mereka ini ahli politik. Ahli politik yang sentiasa pandai berkata-kata, dan mereka cuba belitkan semua hal. Seperti mana yang kita dengar, saya dengar desas-desus pula, Perdana Menteri interim lah, apalah semua ni. Inilah yang juga dibuat oleh mereka hari ini, cuba nak mengatakan bahawa boleh nak lantik timbalan Perdana Menteri, boleh naik jadi Menteri interim. Saya sebagai rakyat, saya pun tidaklah sebodoh itu tentang peraturan dan undang-undang. Kita lihat apa yang berlaku dilakukan oleh Tun itu, sesuatu yang walaupun saya tidak suka dengan Tun, tetapi secara moralnya Tun adalah gentleman. Apa yang Tun lakukan
Dan komponen PH adalah gentleman. Tun letak jawatan, seluruhnya jatuh. Jadi bagaimana kalau contohnya hari ini Perdana Menteri ini letak jawatan, bagaimana pula Timbalan boleh nak jadi Perdana Menteri interim? Tak boleh lah. Ini kalau saya rakyat melihat itu, kecuali mendapat persetujuan daripada yang di Pertuan Agong. Ini mereka nak suruh Timbalan Perdana Menteri jadi Perdana Menteri interim. Mana boleh. Kerajaan itu otomatis jatuhlah. Karena mereka ini semua lantikan daripada kabinet yang dilakukan oleh Perdana Menteri tadi. Ini hal yang pada saya simpel, mudah. Tetapi saya lihat pemimpin UMNO ada yang mengatakan isu ini. Jadi ini adalah pada saya permainan politik yang jangan mengelirukan rakyat hari ini. Rakyat dah tak bodoh. Kalau dulu mengelirukan rakyat boleh. Kalau saya sebagai rakyat biasa ini boleh memikirkan ke arah ini. Jangan cerita lagi dengan orang lain. Orang lain tuh lebih bijak. Saya ini cuma mungkin 10% saja bijaknya. Yang lain tuh udah 100-200% bijaknya. Jadi jangan pemimpin UMNO yang dah tua-tua ni tak payahlah kamu cuba nak berdolak dalih nak menipu rakyat. Tambah-tambah lagi anak muda. Percuma aja. Dan begitu juga pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini. Jangan cuba menipu rakyat. Hari ini rakyat berdiam. Tidak banyak bersuara. Termasuk saya pun tidak bersuara lebih. Kerana kita tahu bahawa kerajaan yang ada hari ini dan cara pimpinan kamu adalah cara pimpinan yang lalu. Yaitu pimpinan yang dilakukan oleh Barisan Nasional yang lalu. Yang ada dilihat sebagai seolah-olah kuku besi menyekat suara rakyat bersuara. Tetapi kalau kamu sebagai pimpinan kerajaan yang ada hari ini jatuh, kamu akan dikritik teruk dan mungkin kamu akan diungkit segala-galanya oleh rakyat. Kalau tidak percaya, kamu lihat saja nanti. Dan saya yakin juga bahwa kerajaan yang ada hari ini, nama Perikatan Nasional ini juga, dan mungkin parti-parti yang ada di dalamnya ini, saya yakin mungkin akan hidup segan, mati tak mau. Kerana apa? Kerana apa yang kamu telah lakukan. Ini kita boleh buktikan kepada parti besar seperti UMNO, bawah gagasan Barisan Nasional, tumbang dikerjakan rakyat. Jadi kerajaan yang ada hari ini, apalagi kerajaan yang baru tumbuh. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini tidak perlulah angkuh sangat dengan kuasa yang kamu ada. Kerana selepas ini kamu akan jatuh juga. Ini adalah keyakinan saya sebagai rakyat. Dan sekian pencerahan saya. Terima kasih.